Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan selamat datang kepada adik-adik ke kelas kita yang seterusnya pada hari ini. Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk sains bagi tahun 3. Tajuk yang kita akan belajar adalah tajuk manusia. Okey, baik. Jadi adik-adik boleh rujuk buku teks adik-adik pada muka surat 29 Unit 3, manusia. Okey. Dalam tajuk manusia ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan sesuatu yang berkaitan dengan gambar yang adik-adik dapat lihat pada video ini. Jom kita lihat situasi yang ditunjukkan. Okey. Kina sedang makan buah anggur. Apakah yang berlaku pada buah anggur tersebut? Okey, kita lihat gambar ni menunjukkan Kina sedang makan buah anggur. Ini buah anggur. Okey. Jadi apabila Kina memasukkan buah anggur di dalam mulut, okey, anggur dia boleh berkata-kata. Anggur dia cakap, badan saya semakin hancur. Okey, jadi di situ Kina mengunyah buah anggur. Jadi bila Kina mengunyah buah anggur, bentuk buah anggur yang bulat tadi sudah hancur. Boleh? Seterusnya, bila dikunyah lagi buah anggur, sampailah pada gambar yang ketiga ni. Okey, baik. Jadi buah anggur tu kata, bentuk saya dah berubah lah. Apakah yang akan berlaku kepada saya seterusnya? Jadi kenapa buah anggur ini berubah bentuk? Adik-adik tahu kenapa? Kerana Kina mengunyah buah anggur. Kenapa untuk makan buah anggur, Kina mesti mengunyah dahulu buah anggur tersebut? Kenapa? Supaya saiz makanan menjadi lebih kecil dan mudah untuk ditelan. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okey, jadi perbuatan Kina mengunyah buah anggur itu sebenarnya menunjukkan fungsi gigi. Okey, jadi untuk tajuk manusia bagi darjah 3, kita akan belajar tentang jenis gigi dan fungsinya. Okey. Jadi sebagai permulaan, manusia secara asasnya mempunyai 3 jenis gigi. Manusia mempunyai 3 jenis gigi. Gigi yang pertama adalah gigi geraham. Boleh? Gigi yang kedua adalah gigi taring. Gigi yang ketiga adalah gigi kacip. Kita lihat satu persatu fungsi gigi. Okey, untuk gigi geraham. Gigi geraham, kedudukan dia dalam mulut adalah terletak pada kedudukan yang belakang. Boleh? Ini kedudukan gigi geraham. Okey. Ini gigi geraham atas, gigi geraham bawah kan. Gigi geraham di sebelah kanan atas dan gigi geraham di sebelah kanan bawah. Betul tak? Jadi gigi geraham, apa fungsi gigi geraham? Fungsi gigi geraham adalah melumatkan makanan. Kalau kita lihat pada perbuatan mengunyah menggunakan gigi geraham, kita tahu bahawa untuk hancurkan makanan menggunakan gigi geraham. Okay. Melumatkan makanan supaya makanan tu jadi lumat lah, kan? Okey, jenis gigi yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring adalah pada gambar gigi ni, kedudukan gigi taring adalah berada di tepi. Kan? Betul tak? Jadi gigi taring ni bentuk dia tajam. Seolah-olah tajam tu
kita ibaratkan seperti bentuk paku. Kan, tajam kan? Dia tirus. Dia tirus. Ini gigi taring. Gigi taring kedudukannya berada di tepi ni. Boleh? Okey, ini gigi taring. Okey, gigi taring fungsinya adalah untuk mengoyakkan makanan. Contoh, kalau kita makan daging, kegunaan gigi taring tu supaya bila kita gigit daging menggunakan gigi taring, senang untuk kita mengoyakkan makanan. Boleh? Okey. Jenis gigi yang seterusnya adalah gigi kacip. Gigi kacip, fungsi dia adalah untuk memotong makanan. Kalau kita lihat pada bentuk gigi kacip ini, bentuk dia seolah-olah sama seperti sebilah pisau. Betul? Kan? Dia nipis kan? Macam sebilah pisau. Cuba tengok mata pisau. Lepil kan? Lepil dan memanjang. Sama juga dengan bentuk gigi kacip. Boleh? Okey. Jadi fungsi gigi kacip adalah untuk memotong makanan. Contohnya makan biskut, kita guna gigi kacip. Gigi kacip kedudukan dia adalah berada di hadapan. Di paling hadapan kedudukan dia. Boleh? Dalam mulut kita. Itu gigi kacip. Okey. Jadi untuk bantu murid-murid senang menghafal nama jenis gigi dan fungsinya, di sini ada lagu yang bertajuk Jom Kenali Gigi. Okay, jadi lagu ini adalah menggunakan irama lagu Papaku Pulang. Okey, jom kita sama-sama nyanyikan lagu ini. 1, 2, 3. Gigi kacip untuk memotong, gigi taring untuk mengoyak, gigi geraham untuk melumat, semuanya untuk kunyah makanan. Ngap 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 ngap. Gigi tersusun bantu bertutur, barulah cantik nampak menawan. Inilah gigi kita semua. Jadi itu adalah lagu Jom Kenali Gigi. Jadi kalau kamu boleh nyanyikan lagu ni, senang untuk kamu ingat jenis gigi, nama setiap jenis gigi dan fungsinya. Okey. Jadi berdasarkan lagu di atas, cuba kamu ceritakan tentang jenis gigi dan fungsinya. Okey, jadi dalam lagu ni dia ada bagi tahu gigi kacip untuk memotong, gigi taring untuk mengoyak, gigi geraham untuk melumat. Boleh? Senang sahaja. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, ini adalah aktiviti Ria, kenali fungsi gigi. Okey. Jadi tadi cikgu dah bagi tahu adik-adik bentuk gigi taring seperti paku. Betul tak? Seperti hujung paku yang tajam tu. Bentuk dia tirus. Gigi kacip, bentuk dia macam sebilah pisau. Manakala gigi geraham pula, bentuk dia rata. Okey, jadi kita nak buat simulasi fungsi gigi. Okey, alat dan bahan yang diperlukan adalah pertama, pembaris plastik. Kedua, pensil. Ketiga, botol. Keempat, jubin. Dan kelima, keratan batang sawi. Okay, langkah dia senang sahaja. Dapatkan batang sawi. Kemudian adik-adik gunakan pembaris potong keratan batang sawi tadi. Jadi, gunakan pembaris untuk memotong batang sawi. Boleh tak? Senang tak nak potong batang sawi? Boleh tak?
Agak-agak macam mana bentuk batang sawi selepas dipotong? Ha, boleh? Maknanya batang sawi akan terbahagi kepada beberapa bahagian apabila dipotong. Ini maknanya kita memotong. Okey. Langkah yang kedua adalah menggunakan pensil. Kita tahu pensil bentuk dia tirus, tajam, kan? Jadi, apa yang adik-adik kena buat adalah cucuk pensil pada keratan batang sawi. Kemudian koyakkan. Koyakkan tu maknanya adik-adik cucuk pensil pada batang sawi, kemudian adik tarik sawi tu. Apa akan berlaku kepada batang sawi? Ya, batang sawi akan terkoyak sebab kita cucuk pensil, kemudian kita tarik batang sawi tu. Boleh? Maknanya di situ adalah perbuatan mengoyakkan. Boleh? Mengoyakkan batang sawi. Boleh? Langkah ketiga, adik ambil botol. Okey. Pada bahagian penutup botol itu, pada bahagian muncung botol yang ada penutup tu, okey, bentuk penutup botol itu rata kan? Betul tak? Jadi, adik lenyek keratan batang sawi menggunakan botol sehingga lumat. Apa akan berlaku kepada batang sawi? Batang sawi akan dilenyekkan menjadi lumat. Betul tak? Kita lumat kan. Macam kita gunakan apa ni? Kita lenyekkan lah. Okey, boleh. Jadi soalan dia, apakah yang diwakili oleh pembaris, pensel dan botol? Adik-adik rasa, bila kita gunakan pembaris untuk memotong keratan batang sawi, pembaris itu mewakili jenis gigi apa? Boleh tak adik jawab? Kalau boleh jawab, adik boleh tulis di ruangan komen. Tuliskanlah fungsi gigi pada ruangan komen. Boleh tulis. Okey. Jadi, pembaris adalah diwakili oleh gigi kacip. Okey. Manakala untuk pensil pula adalah mewakili gigi taring. Okey, boleh? Dan botol pula adalah mewakili gigi geraham. Boleh? Jadi berdasarkan aktiviti ini, soalan yang kedua, berdasarkan aktiviti ini, cuba kamu perihalkan fungsi setiap jenis gigi. Cuba jawab. Jadi tadi kamu kata pembaris mewakili gigi kacip. Jadi apa fungsi gigi kacip? Adik-adik boleh tuliskan fungsi itu. Okay, boleh. Cuba jawab soalan 1 dan soalan 2. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Seterusnya kita akan belajar tentang struktur gigi. Okey, jadi pada gambar ini Aisyah sedang memerhatikan giginya di hadapan cermin. Okey. Jadi dia kata, kerasnya gigi ini. Apakah agaknya yang ada di dalamnya? Jadi kenapa gigi keras? Sebabnya gigi adalah tulang kita, kan? Ya ke? Jadi kita nak kenali apa yang ada dalam gigi ni. Okey, jadi sekiranya sebatang gigi itu dibuat keratan rentas, kita akan dapat memerhatikan struktur gigi. Boleh? Okey, ini adalah keratan rentas gambar sebatang gigi. Jadi pada struktur gigi, lapisan yang paling luar adalah dikenali sebagai nama dia enamel. Bahagian enamel.
Bahagian enamel ni adalah bahagian gigi yang berwarna putih dan paling keras. Enamel ini adalah lapisan paling luar gigi. Enamel. Selepas lapisan enamel, ada lapisan kedua. Lapisan kedua ini dinamakan dentin. Lapisan kedua gigi ini dinamakan dentin. Ini adalah dentin. Boleh. Kemudian, kita ada pula bahagian yang kita panggil gusi. Gusi. Gusi ini adalah bahagian daging yang memegang gigi kita. Boleh. Gusi ni biasanya warna merah kan. Kalau kita tengok pada gigi kita tertanam di dalam gusi. Gusi ni bahagian daging lah. Okey. Kemudian pada bahagian dalam dentin mengandungi yang pertama adalah saraf. Boleh. Saraf ini adalah saraf ini adalah bahagian yang memberi gigi kita rasa ngilu. Kalau contoh, adik-adik minum ais. Kalau orang yang ada gigi sensitif, bila dia minum ais, apabila ais itu terkena pada saraf, dia rasalah ngilu. Sengilu ni rasa macam gitu. Boleh. Okay. Kemudian ada bahagian yang garisan yang warna merah ni, warna merah dan warna biru. Okey, itu adalah salur darah. Ni salur darah. Boleh. Kalau saraf ni garisan yang warna kuning. Nak bezakan kan? Okay, jadi ini adalah keratan rentas struktur gigi. Ada 5 bahagian. Cikgu ulang. Bahagian pertama adalah enamel. Ini enamel. Bahagian kedua dentin. Lapisan kedua dentin. Kemudian kita ada saraf dan salur darah. Salur darah ni maknanya darah yang mengalir lah. Boleh. Memberi nutrien kepada gigi supaya gigi kita sihat. Okey, kemudian ada gusi. Gusi adalah bahagian yang memegang gigi tu. Boleh. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, ini adalah melabel struktur gigi. Jadi aktiviti ni kalau adik-adik nak buat, boleh buat. Kalau tak buat pun, tak apa. Tak diwajibkan. Cuma, cikgu nak minta adik-adik, kalau tak dapat buat aktiviti ini, adik-adik boleh lukis, lakarkan gambar keratan rentas struktur gigi dan labelkan dengan betul. Boleh? Okey, baik. Jadi aktiviti Ria, melabel struktur gigi. Okey, jadi alat dan bahan yang diperlukan, pembaris plastik, penggelik, benang merah, biru dan kuning. Okey, kemudian ada potongan botol plastik berukuran 3 cm bahagian tapak dia. Dan ada tanah liat warna putih, kuning dan merah. Langkah-langkah dia. Langkah pertama, nipiskan tanah liat putih dengan penggelik diikuti dengan tanah liat kuning. Langkah kedua, masukkan lapisan tanah liat putih, kemudian tanah liat kuning ke dalam potongan botol plastik dan tekan. Ini nak bentukkan. Boleh. Kemudian langkah ketiga, tanah liat merah dibentuk seperti huruf U dan diletakkan di atas tanah liat kuning. Seterusnya, balut lapisan tanah liat merah dengan tanah liat kuning dan putih. Kemudian keluarkan daripada botol plastik. Bila dikeluarkan daripada botol plastik, jadilah bentuk macam ni. Seterusnya dipotongkan model gigi itu menggunakan pembaris. Dan kita akan dapat lihat keratan rentas. Kemudian letakkan benang merah
dan biru sebagai salur darah. Benang merah dan biru adalah sebagai salur darah, mewakili salur darah. Benang kuning pula sebagai saraf di atas keratan model gigi. Kemudian labelkan. Boleh tengoklah gambar ni kan. Kalau adik-adik tak dapat buat aktiviti menggunakan tanah liat ni, adik-adik boleh lakarkan gambar ini. Lakarkan gambar keratan rentas struktur gigi dan labelkan setiap bahagian struktur gigi dengan betul. Okey. Seterusnya. Seterusnya kita akan mempelajari pula set gigi. Apa itu set gigi? Mari kita perhatikan situasi yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Okey. Ayah, gigi adik telah tercabut. Ayah dia kata, oh tak mengapa, itu hanyalah gigi susu. Gigi kekal akan tumbuh menggantikannya. Apa itu gigi susu dan gigi kekal, ayah? Mari ayah ceritakan. Ayah dia kata, manusia mempunyai 2 set gigi, iaitu set gigi susu dan set gigi kekal. Boleh? Apa itu set gigi susu dan set gigi kekal? Okay. Ini adalah perbandingan dia. Perbandingan antara set gigi susu dengan set gigi kekal. Pertama sekali, set gigi susu. Set gigi susu mengandungi 20 batang gigi, iaitu 8 batang gigi kacip, 4 batang gigi taring, 8 batang gigi geraham. Jadi jumlah kesemua batang gigi adalah sebanyak 20 batang gigi. Set gigi susu mempunyai lapisan enamel dan dentin yang nipis. Okay. Kemudian saiz gigi yang kecil dan gigi kurang kuat. Kemudian gigi adalah tidak kekal. Tidak kekal ni maknanya set gigi susu ni bila bertambah usia seseorang, set gigi susu akan boleh tanggal, tercabut. Kemudian jangka hayat yang pendek. Jadi set gigi susu ni adalah set gigi yang sementara sahaja. Jadi biasanya, selalunya set gigi susu ini adalah pada kanak-kanak. Pada seorang kanak-kanak. Okey. Jadi gigi susu. Jadi set gigi susu ini mula tumbuh pada usia 6 bulan. Dan lengkap bilangan gigi susu itu pada usia 3 tahun. Maknanya di sini, apabila seseorang itu lahir dari bayi, apabila bayi itu berumur 6 bulan, gigi susu akan mula tumbuh. Boleh? Boleh faham? Gigi susu akan mula tumbuh pada usia bayi 6 bulan. Kemudian, selepas gigi susu pertama tumbuh, gigi susu yang berikutnya akan mula tumbuh dan lengkap bilangannya pada usia 3 tahun. Boleh? Jadi, pada usia 6 bulan, mula-mula tumbuh sebatang gigi dulu kat depan, bawah kan? Bawah ke atas? Kemudian, masuk umur 7 bulan, tumbuh lagi sebatang gigi. Sampailah budak itu berumur 3 tahun, barulah lengkap bilangan batang gigi untuk set gigi susu dia. Boleh faham? Okey. Ini set gigi susu. Kemudian set gigi seterusnya adalah set gigi kekal. Set gigi kekal. Set gigi kekal ada 32 batang gigi.
iaitu 8 batang gigi kacip. Gigi kacip yang kat depan ni kan. 4 batang gigi taring dan 20 batang gigi geraham. Jadi jumlah batang gigi adalah sebanyak 32 batang gigi. Kemudian set gigi kekal mempunyai gigi yang lapisan enamel dan dentin yang tebal. Maknanya set gigi kekal ni lebih tebal. Boleh? Lebih tebal. Gigi orang yang apa? Gigi orang besar kan? Kalau set gigi susu ni adalah gigi budak-budak. Set gigi susu ni adalah gigi orang besar lah. Kan? Okay. Kemudian, set gigi kekal saiz yang besar dan gigi lebih kuat. Kemudian, jangka hayat gigi adalah kekal. Maknanya kekal di sini. Apabila set gigi kekal telah tumbuh, set gigi kekal adalah kekal. Dia tak akan ada ganti. Contoh, kalau sebatang gigi daripada set gigi kekal ini tercabut, apa akan berlaku? Tak ada tumbuh gigi baru, dah tak ada. Boleh? Tak adalah. Okey, jangka hayat yang panjang. Okey. Kemudian set gigi kekal mula tumbuh pada usia 6 tahun dan lengkap pada usia 21 tahun. Maknanya bila seseorang itu mula mencapai umur 6 tahun, set gigi kekal akan menggantikan gigi susu. Bermakna gigi susu akan tercabut dan digantikan dengan gigi kekal. Boleh? Dan untuk kedua-dua set gigi ini mempunyai jenis gigi yang sama, iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Boleh? Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, aktiviti ria. Okey, jadi ini adalah aktiviti kita nak banding beza antara gigi susu dengan gigi kekal. Jadi, aktiviti ni adik-adik boleh buat dalam buku tulis. Faham? Jadi, alat dan bahan yang diperlukan, gam, kertas A4. Kalau tak kertas A4, buat dalam buku tulis pun tak apa. Kemudian ada gambar set gigi susu dan gambar set gigi kekal. Kemudian gunting dan pen penanda. Okey, langkah-langkah nak buat aktiviti ni. Okey, pertama sekali cari maklumat tentang set gigi susu dan set gigi kekal. Kemudian bandingkan maklumat set gigi yang diperoleh bersama pasangan masing-masing. Jadi cuba bandingkanlah, kan? Kemudian langkah ketiga, kenal pasti perbezaan dan persamaan antara set gigi susu dengan set gigi kekal. Dan adik-adik hasilkan peta buih berganda menggunakan gambar set gigi seperti di bawah. Okey, macam mana nak buat? Pertama sekali, adik-adik cari maklumat dalam jadual muka surat sebelum tu, kan? Tengok maklumat set gigi susu dan maklumat set gigi kekal. Cari apa perbezaan dia dan apa persamaan dia. Daripada maklumat dalam jadual ini, adik-adik pindahkan kepada dalam bentuk peta buih berganda. Okey, boleh? Jadi kita buat buih macam ni, kan? Buih pertama gigi susu, buih kedua gigi kekal. Kemudian ada buih yang di tengah ini. Buih yang di tengah ini bersambung dengan gigi susu dan bersambung dengan gigi kekal. Boleh? Ni, buih yang warna hijau ni bersambung dengan kedua-dua jenis set gigi. Boleh? Manakala buih yang berwarna merah ni pula
Okey. Tidak bersambung dengan kedua-dua set gigi. Maknanya, buih di bahagian gigi susu hanya bersambung dengan set gigi susu. Kalau buih warna merah di bahagian gigi kekal, bersambung dengan buih gigi kekal. Bermakna, untuk buih warna hijau, bersambung dengan set gigi susu dan set gigi kekal. Bermakna, buih yang warna hijau ini adalah persamaan yang ada bagi gigi susu dan gigi kekal. Boleh? Okey. Jadi, untuk buih yang warna merah ni pula adalah perbezaan dia. Maknanya, apa yang gigi susu ada, gigi kekal tak ada. Contoh, kita ambil buih yang atas dulu. Yang atas ni kan. Kita nak tengok perbezaan dia. Contoh. Okey, gigi kekal ada berapa batang gigi? Ni. Gigi kekal. Gigi kekal ada 32 batang gigi. Jadi, tulis kat sini. Mempunyai 32 batang gigi. Kalau gigi kekal mempunyai 32 batang gigi, gigi susu pula mempunyai 20 batang gigi. Jadi, adik-adik boleh carilah persamaan dan perbezaan antara gigi susu dengan gigi kekal. Cuba buat. Okey. Kemudian jawab soalan yang diberi. Okey. Soalan cikgu, kita dah belajar tentang set gigi susu dan set gigi kekal. Okey. Jadi pertanyaan cikgu, apa akan berlaku sekiranya seseorang itu hanya mempunyai set gigi susu? Dia tak ada gigi kekal. Apa akan berlaku? Dia ada gigi susu sahaja. Yang itu adik-adik boleh fikirkan. Kalau ada jawapan, boleh tulis dalam ruangan komen. Apakah yang akan terjadi sekiranya manusia hanya mempunyai set gigi susu? Okey. Agak-agak apa yang akan berlaku? Cikgu tinggalkan jawapannya kepada adik-adik. Nanti adik-adik tuliskan jawapan pada ruangan komen. Okey, seterusnya, penjagaan kesihatan gigi. Bila kita dah tahu tentang gigi kita, kan? Kita perlu pula untuk mengetahui cara menjaga kesihatan gigi dengan betul. Okey, cara untuk menjaga kesihatan gigi, kita lihat situasi ni. Lim dan abangnya baru sahaja selesai makan. Adik dia tanya, mengapakah abang berkumur selepas makan? Abang dia cakap, berkumur dapat mengeluarkan sisa makanan yang terlekat di celah gigi. Mengapakah sisa makanan perlu dikeluarkan dari celah gigi? Jika sisa makanan tidak dikeluarkan dari celah gigi, kuman akan membiak dan merosakkan gigi. Jadi, gigi kita hendaklah dijaga supaya sentiasa dalam keadaan bersih. Boleh? Untuk mengelakkan kuman membiak dan merosakkan gigi. Ini contoh gigi yang rosak. Boleh? Dah tak ada dah gigi dia kan? Okey, kemudian selain berkumur, memberus gigi dan menggunakan floss juga boleh mengeluarkan sisa makanan. Mari abang tunjukkan. Boleh? Jadi penjagaan dia, gigi diberus menggunakan ubat gigi yang digosok di setiap permukaan gigi. Beruslah sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Dalam sehari, gosok gigi 2 kali paling kurang. Paling kurang. Boleh?
Kemudian, menggunakan floss pula. Floss ni adalah benang. Benang pergigian. Cara nak gunanya adalah selitkan tali floss di celah gigi dan gerakkannya untuk mengeluarkan sisa makanan. Ini floss. Okey, kemudian Abang dia kata gigi juga boleh rosak sekiranya kamu kerap makan makanan yang manis dan tidak membersihkannya dengan cara yang betul. Boleh. Kemudian, penjagaan gigi yang seterusnya, kita juga perlu membuat pemeriksaan gigi di klinik setiap 6 bulan. Maknanya, setiap 6 bulan buat pemeriksaan gigi di klinik gigi. Okey. Jika kita mengamalkan penjagaan kesihatan gigi, gigi kita akan cantik dan sihat. Okey. Jadi, mengapakah amalan harian penjagaan kesihatan gigi penting kepada kita? Cuba kamu jelaskan kepada adik-adik. Tengoklah kan, kenapa nak jaga kesihatan gigi? Supaya gigi kita tahan lama, sihat dan cantik. Seterusnya, dalam teknologi rawatan pergigian ada pelbagai kaedah supaya gigi kita akan sentiasa dalam keadaan yang terjaga. Boleh. Contohnya, tampalan gigi. Tampalan gigi ni. Tampalan gigi ni maknanya gigi kita ditampal apabila gigi kita mengalami kerosakan seperti gigi berlubang. Kalau contoh juga nak tunjuk, tampalan gigi nanti cikgu boleh tunjuk. Kemudian, jika seseorang itu mempunyai set gigi yang susunan dia tidak teratur, boleh gunakan pendakap gigi. Pendakap gigi ni fungsi dia untuk luruskan susunan gigi supaya nampak cantik susunan dia. Sebab ada orang yang gigi berterabur kan. Jadi pendakap gigi ni adalah untuk meluruskan susunan gigi tu supaya lebih tersusun. Kemudian untuk orang yang tidak mempunyai gigi, maknanya contoh dia orang dewasa, gigi kekal dia tercabut atau patah atau rosak. Jadi gigi yang dah tercabut tidak akan tumbuh yang baru, bermakna seseorang tersebut perlu menggunakan gigi palsu. Boleh. Okey, seterusnya rawatan yang seterusnya adalah rawatan akar. Rawatan akar ini adalah apabila gigi kita mengalami jangkitan. Jadi untuk mengelakkan jangkitan, gigi kita akan dikorek sehingga ke akar, kemudian ditampalkan supaya gigi kita itu dapat digunakan dan untuk mengelakkan jangkitan. Ini maknanya rawatan akar ni rumit sikit lah. Sebabnya saraf dan salur darah akan dikeluarkan daripada gigi ni. Maknanya gigi kita akan dikorek lah. Dikorek sampai ke bahagian akar gigi. Kemudian akan diisi dengan bahan tertentu supaya bahan itu memenuhi ruang gigi ni dan gigi kita akan boleh digunakan seperti biasa. Okey. Seterusnya. Okay, ini aktiviti Ria. Cikgu hold dulu. Cikgu nak tunjuk kepada adik-adik teknologi dalam rawatan pergigian. Okay, pertama sekali adalah tampalan gigi. Okey, ini contoh tampalan gigi. Okay, kalau adik-adik boleh lihat di sini. Okay, ini contoh tampalan gigi. Sekiranya seseorang itu mempunyai gigi yang berlubang.
Gigi dia berlubang. Kan? Ada lubang. Ada lubang lah kan? Sakit lah kan? Kalau makan kan? Cara dia, gigi kita akan ditampal dengan penampalnya. Boleh? Ada yang ditampal dengan sealant. Kan? Maknanya macam simen lah. Kan? Macam simen sealer. Untuk tampal, untuk tutup lubang. Ataupun ditampal dengan sejenis logam. Kan? Amalgam. Ataupun ditampal dengan tampalan yang mempunyai warna yang sama dengan gigi. Supaya tidak kelihatan lah kan. Kesan tampalan tu. Ini adalah jenis tampalan gigi. Fungsinya sama untuk menutup permukaan gigi yang berlubang. Okey, seterusnya pendakap gigi. Ini pendakap gigi. Contohnya, orang yang mempunyai susunan gigi yang tidak teratur. Ini contoh dia. Nampak tak? Gigi dia tidak teratur. Kan? Ada gigi yang ke bawah, ada yang ke atas kan. Memang berterabur gigi dia. Jadi pendakap gigi digunakan untuk menyusun semula susunan gigi supaya nampak lebih teratur dan tersusun. Ini contohlah. Kan? Pendakap gigi. Boleh? Untuk susun kedudukan gigi supaya tersusun dengan cantik. Barulah bila senyum, manis. Okey. Kan? Seterusnya, teknologi pergigian. Apa tadi? Gigi palsu. Kita nak tengok gigi palsu. Okey, gigi palsu. Okey, ini contoh gigi palsu. Kan? Gigi palsu ni gigi tiruan. Biasanya orang yang dah tak ada gigi, untuk memudahkan dia mengunyah makanan, mestilah kena pakai gigi palsu. Contoh kan, gigi dia tercabut. Jadi kena pakai gigi palsu. Okay, contoh gigi palsu ni ada banyak lah. Kan ada adik boleh tengok. Gigi palsu. Banyak lah. Okay, ini gigi palsu. Okey, seterusnya rawatan akar. Okey, rawatan akar. Rawatan akar ni okey. Ni contoh rawatan akar gigi. Okey, ni. Oh, kecil Kita tengok yang lain. Okey, ni contoh rawatan akar gigi. Sekejap saya guna download. Tak boleh download. Okey, ni rawatan akar gigi. Kaedah dia, okey, apabila seseorang itu mempunyai gigi yang berlubang, jika tidak dirawat dengan tempoh segera, kuman akan boleh masuk melalui gigi yang berlubang ini dan menjangkiti bahagian saraf gigi dan salur darah. Jadi, jangkitan kuman ini sangat bahaya kepada kesihatan kita. Jadi langkah yang perlu dibuat adalah
Daripada gigi berlubang yang telah mengalami jangkitan ini, untuk merawat dia adalah gigi akan dikorek sehingga ke bahagian akarnya. Gigi akan dikorek. Maknanya digerudi lah gigi tu, digerudi. Dikeluarkan semua salur darah dan saraf pada gigi, kemudian dibersihkan. Okay. Bila dah dibersihkan, kemudian gigi akan ditampal dengan bahan tertentu supaya menutupi kesemua bahagian struktur gigi yang telah dikorek tadi. Boleh. Kemudian ditampal semulalah dan membentuk semula bentuk gigi. Jadi sekarang ni, gigi yang telah menjalani rawatan akar, okey, tidak mempunyai saraf dan salur darah. Boleh. Jadi ini adalah rawatan akar. Contohlah. Kan? Okey. Kita pergi kepada slide kita. Okey. Aktiviti Ria yang seterusnya, senangnya membersihkan gigi. Okay, alat dan bahan yang diperlukan adalah blok mainan, benang, tanah liat dan berus gigi. Senang sahaja. Blok mainan ni adalah seperti Lego. Kemudian diletakkan tanah liat di celah blok mainan. Okey. Jadi blok mainan ini mewakili gigi. Tanah liat adalah mewakili makanan. Sisa makanan. Kemudian langkah kedua, gunakan berus gigi untuk mengeluarkan tanah liat di celah blok mainan. Adakah semua tanah liat dapat dikeluarkan? Tidak kan? Mengapa? Kemudian langkah ketiga, letakkan dan gerakkan benan pada blok mainan yang sama untuk mengeluarkan sisa tanah liat yang masih terlekat di celahnya. Adakah sisa tanah liat dapat dikeluarkan? Bolehlah kan? Ini adalah simulasi cara membersihkan gigi dengan memberus gigi dan menggunakan floss. Simulasi lah. Ini tak ada apa pun. Kan? Okey, untuk tajuk kelas makanan, kita akan belajar dalam kelas yang lain pula. Jadi, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap semua adik-adik dapat faham dan memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.